tahun 1 dia dah dapat yang saya berikan pada pagi tadi dalam grup masing-masing. Ibu bapa kena simpan salin semualah dan dia akan gunakan sehingga dia di tingkatan 5. Untuk murid-murid lain, kalau ada ibu bapa yang dah ada anak yang tahun 2 hingga tahun 6 mungkin dah biasalah, sebab kita dah biasa guna ID D5 ni masa terutamanya sewaktu PKP, PDPR itu hari. Okey, selamat datang kepada ibu bapa yang baru masuk. Jadi saya adakan taklimat ni memang khas untuk pemberian tahuan kepada ibu bapa kepentingan penggunaan ID D5. Okay, saya harap ibu bapa masing-masing semua dah rujuk mesej yang saya beri pada pagi tadi. Kalau dah dapat boleh tak tekan 1, kalau belum dapat tekan 2, ID D5. Kalau ibu bapa dia masih tak tahu ID D5 anak dia yang mana, tekan 2. Kalau dia dah tahu ID D5 anak dia yang saya sharekan dalam grup pagi tadi, boleh tekan 1. Saya kena pastikan ibu bapa faham dahulu ID D5 tu sebelum saya teruskan taklimat pada pagi ini. Okay, nampaknya tiada yang tekan nombor 2, saya anggap semua dah dapat lah, dah tahulah ID D5 anak masing-masing kan. Okay, terima kasih ibu bapa atas kerjasama yang diberikan. Saya sangat-sangat berterima kasih. Okey, hari ini saya akan perkenalkan dahulu ID D5 tu. Bila kita nampak, saya akan share screen sikit. Okey, ID D5. Okey, saya cuba buka dulu untuk tahun 1 Zamrud. Okey, ini ialah ID D5 yang saya berikan pada pagi tadi. Okey, saya harap semua ibu bapa boleh nampak apa yang saya sharekan ni. Okey, yang saya berikan ini, saya buka untuk 1 Zamrud dahulu. Okey, saya nak bagi tahu ID D5 ini diguna pakai oleh semua murid di Malaysia. Dia bukannya kelas. Memang di tahun 1 kita 1D5 kan, tapi bukan untuk murid 1D5, bukan. Maksudnya ID D5 ni ialah ID digunakan oleh satu Malaysia. Tak kira lah sekolah mana pun, dia memang kita panggil ID D5. Jadi ada yang tanya saya, oh murid 1 Zamrud ada juga ke ID D5 ni? Ada. Maksudnya semua murid. Okey. Daripada tahun 1 sehingga tingkatan 5 dia memang akan ada ID ini. Okay, contoh Abdul Ghaffar Zikri bin Abdul Ghani, ni ID dia. Okay, Ahmad Lufi ini ID dia. Jadi saya akan gunakan contoh hari ini untuk Ahmad Lufi bin Amiruddin lah, untuk tunjukkan bagaimana penggunaan ID D5 ini. Okay, mula-mula kita akan pergi ke Google dulu. Okay, kita pergi Google dulu. Okay. Okay, kita type, kalau boleh, kalau ibu bapa ni mula saya akan tunjukkan penggunaan menggunakan komputer ataupun laptop dahulu. Lepas ni saya akan tunjukkan penggunaan menggunakan telefon bimbit. Sebab saya pasti ibu bapa banyak guna telefon bimbit kan. Jadi saya guna komputer dulu. Okey, cikgu, ibu bapa semua type dulu D5 KPM. Okey, jangan risau, tak apa. Saya dah record dah taklimat hari ni. So kalau terlepas nanti kita boleh tengok semua dan saya akan uploadkan di YouTube nanti. Okey. D5 2.0 jangan ambil ni DLIM ini ialah aplikasi lama. Ni adalah yang terbaru, baru bulan 3 itu hari dilancarkan D5 2.0. Okey, jadi kalau ibu bapa terus tekan je D5 2.0, dia akan keluar paparan sebegini. Okey, paparan sebegini. Jadi ibu bapa tekan je I agree to the terms and conditions. Okey, dan click here to log in.
Okay, ini ialah portal delima. Dia sama juga macam kalau nak katakan laman sosial untuk pelajar lah. Bukanlah laman sosial, maksudnya kita ada Facebook, kita ada Instagram kan. Jadi ni delima ni memang kewajipan untuk budak, untuk murid, untuk anak-anak kita login. Okay, dia ada ID dia dan dia ada password dia. Jadi dia akan keluar paparan sebegini. Bila kita klik portal delima 2.0 tadi, dia use another account. Okay, macam saya mungkin dah ada satu akaun atas kan. Kalau macam ibu bapa mungkin tak ada, dia just ada use another account. So just tekan saja di situ dan masukkan email ID yang saya berikan tadi. Yang ni. Okay, ID ni masukkan di portal delima yang nak di-sign in kan. Dia lebih kurang orang kata Google account lah. Cuma ciri-ciri dia tu lebih kepada education dan lebih kepada lebih banyak dia punya ciri-ciri dia. Jadi terus typekan. Hari yang saya minta contoh daripada Muhammad Ahmad Lutfi. Okay. Saya kopikan. Jadi kalau boleh ibu bapa tolong apa tu simpan elok-elok ID ni dan tekan next. Okay, password seperti yang saya tunjukkan, 5 angka terakhir nombor MyKid murid. Maksudnya nombor MyKid anak, 5 angka terakhir diikuti dengan MBA 1003 iaitu kod sekolah kebangsaan Selanda lah. Okay, yang ni kalau Ahmad Lutfi punya 10073. Okay, dia punya MyKid dia 10073, 5 angka terakhir. Jadi kita typekan password dia di 10073. Okay. Add. Huruf besar MBA 1004. 1003, minta maaf. Okay, MBA 1003. Okay, saya tekan next. Okay, dan perlu tekan accept. Okay, jangan risau nanti kalau ibu bapa tak jelas, saya akan uploadkan recording ini di YouTube dan ibu bapa boleh rujuk di sana ya. Okey, jangan risau, dia akan keluar paparan yang sebegini. Tekan saja allow. Jadi paparan portal tadi akan keluar nama anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, macam tadi saya pinjam nama Ahmad Lutfi bin Ahmad Amiruddin, dia akan keluar. Memang data semua dah ada di dalam portal delima ni. Okay, dalam portal delima ni memang dah siap. Bila kita masuk je ID dan password, dia terus je keluar. Okay, jadi kita ajarlah anak-anak cara guna. Kalau boleh everyday dia buka lagi bagus. Bila everyday dia buka, dia punya data tu kita nampak dia aktif lah dalam portal delima ni. Okay, hari ni di hujung atas ni ada gambar senyum kan. Dia boleh main-main tukar. Okay, hari ni apakah perasaan anda ketika ini? Sedih, letih, sakit, tenang, gembira. So murid-murid memang akan sukalah macam ni. Ni delima 2.0 dia ada macam ni. Jadi dia boleh tekan. Dia boleh tekan mana-mana ikon yang dia suka. Okay, seterusnya. Okay, ada ruang pembelajaran saya dan ini ialah menu utama. Okay, ada buku teks. Okay, yang paling saya suka dekat sini ialah buku teks digital lah. Kalau macam ibu bapa balik rumah, balik kampung, kadang-kadang banyak kerja nak kena buat, tak perlu dah nak bawa buku-buku teks yang berat-berat. Just klik saja buku teks digital. Ada daripada tahun 1, 2, 3 sampai tingkatan 6. Semua ada dalam ni. Okay. Ini yang hebatnya lah portal delima yang diperkenalkan oleh KPM untuk memudahkan kita ibu bapa dan anak-anak. Jadi anak-anak boleh tengok
buku teks mana. Okay, contoh dia nak tengok. Okay, kita tekan buku teks tahun 1. Okay, buku teks tahun 1. Dia keluarlah. Tahun 1. Tahun 1 SK. So, kalau keluar apa-apa tekan je OK. Tak ada masalah. Buku teks tahun 1 SK. Okay, ada bahasa Arab. Semua ada dalam ni. Jadi tak perlu dah nak balik kampung, nak bawa buku berat-berat. Kalau ada apa-apa kerja sekolah anak-anak ke, kita just gunakan dalam portal ni pun insya-Allah boleh. Kalau guna laptop boleh, guna handphone pun boleh. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana paparan menggunakan telefon bimbit. Okay. Boleh tekanlah mana-mana yang dia buku aktiviti pun ada. Ibu bapa nak rujuk kan. Anak-anak buat, kita tekan, kita dapat lihat soalan dia lah. Betul ke tidak. Okay, macam ni sains tahun 1. Okay, dia keluar semua. Ni adalah buku teks tahun 1. Sama penggunaan dia. Okay. Okay, seterusnya buku teks. Kita ada aktiviti macam tahun lepas ada PKP, murid-murid tak pergi sekolah, memang portal ni aktif. Guru-guru akan gunakan portal ni untuk kita buat classroom, untuk buat Google Meet. Jadi bila masuk Meet, dia just tekan saja masuk Meet. Jadi cikgu bagi kod kan, dia just enter kod je kat sini. Terus boleh masuk Meet yang guru-guru berilah. Masuk classroom. Okay, dia boleh masuk classroom. Macam saya kalau saya create kelas sains nanti, dia akan keluarlah. Ni tahun 1 Zamrud dah ada. Okay. So kelas-kelas yang anak macam Ahmad Lufi ni dia 1 Zamrud, kelas dia semua akan ada dalam ni. Jadi cikgu dia akan ajar dalam Google Classroom tersebut lah. Okay, depends lah kalau cikgu dia nak guna, cikgu dia boleh guna. Jadi ibu bapa kena explore lah. Ajar anak-anak explore dulu. Okay, ada Didik TV dan sebagainya. Dan selain daripada itu ada aktiviti seperti Kahoot. Okay. Google Maps macam-macam kita boleh explore sendiri. Okay, setakat ini jelas tak penerangan yang saya berikan? Kalau jelas, ibu bapa boleh tekan 1. Kalau tak jelas, tekan 2. Okey, terima kasih Ica dan Amma, Nisha Rufi atas respon diberikan, Kak Cik Syikin, Farah Ain. Okey, terima kasih di atas respon yang diberikan sebentar tadi. Okey, itu ialah paparan. Okey, itu saja sebenarnya ID Delima ni digunakan untuk portal Delima dan juga email. Dia macam Google email untuk Google email macam kita nak set up phone kan. Sama je. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan penggunaan ID Delima menggunakan telefon bimbit. Okey, jadi saya akan okey, ini ialah telefon bimbit. Okey, ini ialah paparan telefon bimbit saya. Okey, paparan telefon bimbit saya.
di mana saya akan menggunakan telefon bimbit saya, saya nak masukkan ID Delima Murid. Okey, mula-mula sekali kalau ibu bapa perasan kita ada application Google di satu folder yang macam ni. Biasa kalau guna Android lah, saya tak sure sebab saya bukan pengguna iPhone, tapi saya rasa ada juga Google punya application dalam iPhone punya phone Jadi kita tekan di situ dan kita akan ada Google di sini, Google account, ada Gmail, ada Drive. Okey, ini semua boleh digunakan untuk ID Delima Murid. Okey, jom kita tekan Google dulu. Okey, perasan tak bila kita tekan Google dia ada application di atas tu, ada gambar email kan. Okay, kita tekan saja gambar tersebut dan anak panah di bawah dan terus add another account. Kalau ibu bapa ada dua handphone boleh try sekarang pun boleh jugalah try guna handphone yang satu lagi. Okay, add another account. Boleh tolong mute tak siapa yang buka mic, minta maaf. Okay, dan tekan kepada Google account. Dia akan keluar paparan yang macam ini. Macam kita nak set up Google account yang baru. Jadi kita masukkan saja ID Delima tadi. Kalau macam tadi kita guna Ahmad Lutfi kan. M-145 807 38 @MOE dl.edu.my. Okay, so kita tekan next. Dan kita tekan password. Ingat password ialah 5 angka terakhir nombor MyKid. Nombor MyKid anak. Okay, nombor MyKid anak. So kalau kita tengok Lutfi punya tadi, dia nombor terakhir ialah 10073 @MBA1003. Okay, ini ialah password. Okay, next. Tekan saja I agree. Main slow sikit. Boleh masuk. Mungkin masalah lain. Oh, dah wujud account tersebut. Okey, dah wujud Sorry. Okey, dia akan keluar dekat sini. Bila kita tekan saja Google. Okey, saya ulang semula Kita buka kita buka paparan yang ni, dia akan keluar Google macam ni, Google account semuanya. Okey, kita pergi kepada Google account, ada Gmail dan Drive, kita pergi kepada Google. Kita tekan. Kita tengok dekat atas ni. Okey. Kita tekan dan kita perlu add account kalau tak adalah. Sekarang ni saya dah add tadi dan dah ada nama Ahmad Lutfi bin Ahmad Amiruddin.
Okey, itu maksudnya memang akaun anak dah berada di dalam telefon bimbit ibu bapa lah. Okey, itu cara nak guna Google account, nak set up Google account dalam telefon bimbit. Okey, seterusnya Gmail pun kita boleh juga check. Dia sama juga, dia ada Gmail juga. Okey, kita pergi kepada bulat di atas ini. Kita tekan dan dah ada dah. Bila kita masukkan je satu Google account, Gmail automatically dah ada dah nama anak kita dalam kita punya email. Okay, yang bestnya bila kita tekan 3 baris di atas ni, okay, dia tak ada tulis storage. Kenapa? Kerana Google account untuk murid adalah unlimited. Okey, saya ulang sekali lagi, unlimited. Kalau kita tengok Google account biasa. Okey, Google account biasa ni, Google account biasa. Dia punya storage dia adalah 15 gig sahaja. Tetapi kalau kita guna account Google yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, dia ada unlimited. Jadi kita boleh masukkanlah apa-apa saja pembelajaran anak-anak, okey, terutama dalam Google Drive. Ibu bapa pun dah tahu penggunaan Google Drive. Okey, bila kita nak simpan apa-apa, memang kita selalu guna Google Drive. Okey, macam ni ialah akaun saya. Kita klik, dah ada dah Ahmad Lufi tu. Okey, kosong lagi Tapi dia punya storage memang dia tak ada tulis dekat sini. Memang dia unlimited. Storage dia memang unlimited. Jadi saya mohonlah ibu bapa gunakanlah sebaiknya yang telah diberikan oleh Kementerian Pelajaran ni kepada kita. Masukkanlah segala kerja-kerja anak. Kalau kadang-kadang dia bawa balik kerja-kerja dia, kita ambil gambar ke, masukkan, uploadkan dalam Google Drive. Okay, macam mana nak upload? Okay, tekan je tambah dekat sini dan kita boleh upload lah file-file apa yang kita nak masukkan. Okay, gambar dan sebagainya. Kita just upload saja, tekan upload dan akan keluar. Kita boleh masukkan gambar kerja anak. Tapi saya nasihatkanlah penggunaan hanyalah untuk pembelajaran anak lah. Kalau boleh movie ke apa ke, janganlah disimpan dalam ni. Saya risau akan jadi, dia akan ban. Okay, Google ni. Okay, ni adalah penggunaan Google account yang sangat-sangat ciri-ciri dia yang bagi saya sangat-sangat terbaik kerana dia unlimited dan ibu bapa sepatutnya memanfaatkanlah pemberian yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran. Okey. So dalam Google dia ada Google. Bila kita dah set up sini automatically Gmail kita pun dah ada, dalam Drive kita pun dah ada account tu, biarkan saja dalam handset Okey, kemudian kita boleh download juga Play Store, Google Meet pun sama juga. Bila kita tekan di atas, dah ada dah nama dia. So senanglah bila lepas ni kita tak adalah doakan PKP ke PDPR kan. Sekiranya kita ada new normal, berlaku sekali lagi pembelajaran di rumah, guru-guru kata okey hari ni nak buat Google Meet. Okey, saya tahu ibu bapa pun dah mahir Google Meet. Sekarang pun kita pun Google Meet kan. Jadi kita bolehlah bantu anak-anak terus je guna handphone, tekan saja, masuk je terus Google Meet. Okay. Begitu juga dengan Google Classroom. Classroom ni boleh download di Play Store ataupun App Store. Tekan saja. Okay. Pergi kepada atas ni gambar ni. Dan akan ada nama anak tadi. Bila kita dah set up ke Google tadi, dah keluar terus nama dia. Okay. Dah akan keluar lah. Sekarang ni dia tak ada lagi kelas sebab mungkin cikgu tak create lagi kelas untuk dia. Nanti adalah keluar matematik tahun 1 Zamrud, sains. Ikutlah kalau guru dia nak gunakan. Kadang-kadang assignment pun kerja sekolah ke kadang-kadang cikgu akan guna Google Classroom ni. Jadi dia just submit dekat dalam tu je kan. Jadi kita boleh pantau anak-anak punya kerja menggunakan Google Classroom.
Okey, baik. Saya rasa kalau ada kalau faham apa yang saya terangkan, boleh tak tekan 1. Kalau tak faham, tekan 2. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas respon yang diberikan kepada ibu bapa. Terima kasih banyak-banyak kerana dapat hadir di dalam sesi taklimat ID Delima. Saya amat berharap ibu bapa dapat manfaatkan penggunaan ID Delima kepada anak-anak, kita mahirkan anak-anak. Untung sebenarnya dia tahun 1 je dia dah didedahkan oleh ID ni kan, berbanding dengan abang-abang dan kakak-kakak yang lain. Dia orang baru kenal, kadang-kadang dah tingkatan 5 baru ID dia 5, lepas tu dah keluar sekolah kan. So jangan risau, ID dia 5 ni mereka akan bawa ke mana-mana saja sekiranya mereka bertukar sekolah. Mereka akan bawa ID ini ke mana-mana sahaja. Okey, bertukar sekolah ke, pindah ke, selagi dia berada di bawah kelolaan sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, bukan yang swasta, mereka masih menggunakan ID Delima KPM ini sehingga beliau tingkatan 5 insya-Allah. Jadi perlu simpan elok-elok, salin elok-elok. Saya nasihatkan ibu bapa jangan tukar password kerana sekiranya terlupa password nanti agak macam bukan sukar. Boleh buat tapi rumit lah, kita nak reset lagi password, nak buat baru kan. Jadi biar je. Sebab itu saya tak ada masukkan nombor MyKid ni, nombor MyKid ibu bapa yang tahu. Jadi ingat password dia 5 angka terakhir nombor MyKid diikuti dengan kod sekolah MBA 1003. Ya, hari ni kita ada berapa orang, tak ramai juga yang hadir pada hari ni, tak apa, mungkin ada kekangan. Saya akan uploadkan video ini di YouTube. Nanti ibu bapa boleh rujuk lah di YouTube. Saya akan sharekan link nanti. Kalau tak ingat nak guna macam mana, boleh rujuk saja video tu. Ataupun kalau tak ingat, semacam susah nak tengok YouTube, PM saya pun tak ada masalah. Saya boleh bantu ibu bapa dengan senang hatinya. Jangan malu, jangan segan. Saya akan bantu ibu bapa. Okay, kita berkongsi ilmu supaya untuk anak-anak kita mendapat manfaat daripada ID ni. Saya tak nak bila dia orang dapat, dia orang tak guna sampai ID kena suspended kan. Kalau boleh biar dia guna. Biar guna drive yang diberikan, unlimited tu email yang diberikan kan. Sebab nanti ada juga laman-laman web yang contohnya quiz online macam Kahoot. Dalam Delima tu ada Kahoot, Quizzes. Dia gunakan ID Delima ni free. Ada yang kena bayar tau, kalau kita guna Google kita kena bayar. Tapi bila dia masukkan je ID Delima KPM ni, dia automatically account tu akan jadi percuma, free. Kerajaan dah bayarkan dah siap-siap untuk murid-murid di Malaysia ni. Okay. So rasanya tak ada apa-apa lagi. Ada apa-apa pertanyaan tak? Lepas ni saya akan sharekan link kehadiran. Mohon ibu bapa untuk isi borang maklum balas tersebut dan submit pada saya lah sebelum kalau boleh secepat mungkin sebelum Jumaat lah. Ada apa-apa pertanyaan tak? Nak tanya boleh buka mic, boleh tanya saya ataupun boleh type, saya akan bacakan soalan dan jawapan. Tak ada jelas okay, saya harap penjelasan saya ni jelas lah. Ibu bapa dapat satu ilmu yang baru ataupun memang dah tahu. Mungkin ada ibu bapa yang lebih hebat daripada saya, dah tahu dah penggunaan ID Delima ni. Kalau nak share pun dengan kawan-kawan yang lain pun boleh. Okay, jadi saya rasa tak sampai 9.30 pun kita dah tamatkan taklimat kita. Terima kasih kepada ibu bapa yang hadir. Sekiranya ada pelbagai soalan nak tanya pada saya,
bolehlah ajukan, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Boleh cakap baru. Semua cakap. Dah. Dah cikgu pun dah nak balik dah. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama. Selamat Hari Raya semua. Lupa pula nak ucap. Terima kasih cikgu. Guna ID dah 5 ni. Terima kasih cikgu.